Negara. Negara merujuk kepada unit politik yang mempunyai kedaulatan dan tanggungjawab serta kuasa untuk menjalankan pemerintahannya sendiri. Penduduk. Penduduk ialah masyarakat yang mendiami sesebuah wilayah yang berkongsi persamaan dari sudut nilai, sosial, ekonomi dan politik. Sempadan. Sempadan membataskan hak dan kuasa sesebuah negara dari melakukan perkara yang di luar kawasan sempadan yang telah ditetapkan. Sempadan menentukan bidang kuasa politik, ekonomi dan sosial sesebuah negara. Kerajaan. Kerajaan adalah satu institusi yang mentadbir dan mengurus hal berkaitan rakyat di bawah pemerintahannya. Kedaulatan. Kedaulatan adalah hak eksklusif sesebuah kerajaan untuk menguasai sepenuhnya sesebuah kawasan pentadbiran tanpa campur tangan luar dan mempunyai kuasa dalam membuat dan menguatkuasakan undang-undang negara. Bangsa merupakan satu kelompok manusia yang hidup dalam sesebuah negara berdasarkan ciri fizikal iaitu ras dan keturunan ataupun satu kumpulan besar yang ahlinya mempunyai asas perkongsian identiti sebagai suatu kumpulan manusia atau masyarakat yang terikat dengan persamaan hubungan sejarah dan kebudayaan. Negara bangsa ialah satu bentuk kenegaraan yang menandakan bahawa negara dan bangsa adalah sama. Jika negara bangsa berjaya dilaksanakan, ia menandakan bahawa rakyatnya berkongsi satu bahasa, budaya dan nilai yang sama. Antara cabaran dalam pembinaan negara bangsa ialah isu globalisasi, liberalisme, pluralisme, kepelbagaian budaya dan neo-feudalism. Globalisasi merujuk kepada dunia tanpa sepadan dengan setiap negara terpaut kepada jaringan aliran maklumat secara global yang berpaksikan oleh teknologi moden dan canggih. Situasi ini membolehkan pertukaran maklumat dilakukan dengan mudah dan cepat dan komunikasi berlaku dengan pantas tanpa had. Liberalisme merupakan sifat bebas atau keterbukaan dalam melakukan sesuatu perkara. Liberalisme tidak sesuai digunakan dalam negara Asia seperti Malaysia yang mementingkan akhlak dan nilai-nilai murni dalam kehidupan untuk mewujudkan hubungan yang aman dan harmoni. Pluralisme ialah ideologi yang menyamaratakan kepercayaan dan pegangan yang berbeza dalam masyarakat. Pluralisme di Malaysia sememangnya perlu kerana misi utama rakyat di Malaysia adalah untuk bersatu padu dan saling bertoleransi dengan sesama manusia. Antara isu pluralisme di Malaysia yang jelas dilihat adalah apabila terdapat segelintir kaum yang memandang rendah terhadap isu kepercayaan dan ibadah bagi kaum lain. Kepelbagaian budaya dibahagikan kepada dua jenis iaitu budaya bersifat kebendaan dan budaya yang bersifat bukan kebendaan. Budaya kebendaan ialah seperti peralatan yang dapat memberi simbol dan makna kepada orang lain. Manakala budaya yang bukan bersifat kebendaan ialah seperti kepercayaan, adat istiadat dan undang-undang. Masyarakat yang yakin kepada budayanya akan menunjukkan rasa hormat dan patuh kepada amalan dan larangan yang terdapat dalam budaya tersebut. Feudalisme merujuk kepada sistem konservatif berkaitan pemerintahan yang terbentuk dalam cara baru pada masa kini. Tindak tanduk neo-feudal parti politik adalah bersifat manipulasi yang mengukuhkan kedudukan mereka. Sebaliknya, golongan diperintah melihat kuasa politik sebagai hak dan tanggungjawab pembesar neo-feudal di mana golongan diperintah berlindung serta bernaung di bawahnya. Pengamalan elemen neo-feudalism tersebut mencetuskan implikasi negatif kepada masyarakat. Terdapat pelbagai strategi penyelesaian bagi cabaran pembinaan negara bangsa. Salah satunya ialah melalui penyeragaman sistem pendidikan. Penyeragaman sistem pendidikan ini dapat menyemai dan memupuk semangat perpaduan bermula dari peringkat sekolah lagi. Perpaduan ini dapat dipupuk melalui pendidikan dan kurikulum yang bersepadu serta seragam antara semua kaum. Peranan media massa merupakan antara strategi penyelesaian penting dalam menangani cabaran globalisasi. Peranan media terhadap pengetahuan masyarakat juga bertindak sebagai bahan rujukan kepada masyarakat. Media massa sewajarnya berperanan menerapkan nilai murni yang boleh dijadikan contoh dan diterima oleh masyarakat melalui penyebaran artikel-artikel bermanfaat di media sosial. Sebagai contohnya, apabila penerapan nilai murni sentiasa disebarkan dan ditekankan di artikel-artikel di media massa, ianya mampu menyemai sikap cinta akan negara dalam diri masyarakat dengan menghayati erti nilai kemerdekaan
dan sentiasa menghormati dan mengekalkan semangat kemerdekaan dan seumpamanya. Langkah penyelesaian daripada berfikiran secara liberal ini perlu diatasi dengan penghayatan prinsip rukun negara yang telah ditetapkan. Hal ini dikatakan demikian kerana prinsip rukun negara ini diwujudkan untuk perpaduan kaum dan keharmonian semua masyarakat bagi memastikan kejayaan dan kestabilan Malaysia. Rukun negara ini akan membentuk rakyatnya dalam kepribadian baik dengan seimbang dari segi agama dan undang-undang negara. Pembinaan negara bangsa amat penting bagi memastikan identiti nasional yang dihasratkan tercapai. Jalan penyelesaian ke arah pembentukan negara bangsa perlu difahami, dihayati dan diterapkan untuk memperkukuhkan usaha pembinaan negara bangsa. Segala bentuk cabaran perlu ditangani dengan bijak untuk memastikan proses pembentukan negara bangsa berjalan dengan baik mengikut apa yang telah ditetapkan. Malaysia tidak boleh dibangunkan hanya dalam aspek ekonomi semata-mata. Ianya seharusnya menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya dari semua dimensi seperti sudut ekonomi, politik, kerohanian, psikologi dan budaya.